Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih atas ruang dan juga tahniah utamanya atas amanah yang diberikan sebagai Yang di-Pertua Dewan bagi penggal ke-15 ini. Dan saya ingin mulakan dengan mengingatkan tanggungjawab berat sebagai Yang di-Pertua Dewan untuk mengetuai reformasi Parlimen menjadi pengawas kepada menteri-menteri yang di sebelah sini. Ini kali pertama sejak tahun 2004 yang pilihan raya umum menghasilkan sebuah kerajaan dengan sokongan 2/3 Dewan. Sebelum saya teruskan, saya nak beritahu Yang di-Pertua Dewan awal-awal yang saya tidak akan bagi ruang kepada pendang dan juga hulu langat untuk mencelah. Kalau pendang dan hulu langat untuk bangun, saya silakan ke sebelah, bolehlah melalak sekuat-kuatnya di luar Dewan. Tuan Yang di-Pertua, sebab dia sebut pendang, tak pernah ada sejarah tradisi parlimen menteri berbahas. Boleh. Tak pendang. Tak pernah dah, saya kata Pendang. sejarah tradisi tak ada. Boleh. Peraturan mana pendang? Dah Sebelum kata boleh tak ada lah, bangun, sejarah tak pernah ada kena berbahas. bacakan peraturan Biarlah dahulu. nanti Perdana Menteri menggulung apa tadi yang membawa usul itu menggulung. Tidak ada presiden. Pendang dah ambil seminit Yang di-Pertua Dewan. Ya, Baik. silakan. Sudah tentu A ada. daripada awal 24A1/1. Saya dah tengok dah. Saya dah tengok. Daripada awal setakat ini saya tengok semua perbahasan daripada sebelah sana, isu yang ditimbulkan ialah soal istilah. Bukan soal ekonomi, bukan soal rakyat, bukan soal kepayahan dan cabaran. Dia soal istilah yang tidak bersetuju apabila kerajaan ini dipanggil sebagai kerajaan perpaduan. Baik. Untuk makluman kepada anggota di sebelah sana sendiri, soal istilah ini sepatutnya perlu dirujuk kepada Paguh dan Marang. Kerana Paguh dan Marang yang dipanggil pertama kali dan ditawarkan untuk membentuk kerajaan perpaduan. Tetapi lain kali, saya ingat tindakan yang dibuat oleh sebelah sana yang melantik Larut sebagai Ketua Pembangkang, insya-Allah lepas ini ada perunding yang lebih baik. Kalau kena cara, baru boleh duduk di sini. Buat masa sekarang, jangan marah atas soal istilah di atas kegagalan Paguh dan Marang yang menolak untuk menyertai kerajaan perpaduan ini. PRU 15 menyaksikan medan persaingan yang paling sengit dan hasilnya keputusan yang diberikan oleh rakyat menuntut kebijaksanaan dari semua pihak untuk membalas kebijaksanaan rakyat yang tidak memilih mana-mana parti pun untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan itu ada hikmahnya. Kerana kita berhadapan dengan kekangan kewangan dalam suasana keadaan ekonomi dunia yang semakin tidak stabil. Kos menjana elektrik contohnya telah naik sebanyak 3 kali ganda dalam tempoh 12 bulan yang lepas. Begitu juga dengan kos petrol. Sebab itu segala pendekatan pentadbiran yang sebelum ini digunakan mungkin tidak lagi berkesan dalam kita menghadapi cabaran-cabaran yang terbaru ini. Keadaan ekonomi dunia juga dijangka akan menjadi lebih mencabar dalam tahun 2023. Dan sekiranya pergolakan geopolitikal yang berlaku ini berterusan, sudah tentu ada kemungkinan besar ekonomi dunia akan memasuki kemelesetan. Maka seluruh tumpuan negara sepatutnya perlulah ke arah menggembeling setiap usaha untuk mempertahankan kebajikan rakyat daripada terkesan daripada masa dan juga cabaran ekonomi global ini. Kita pun sudah berada dalam keadaan yang betul-betul mencabar. Contohnya hanya sekitar 2% daripada jumlah perusahaan-perusahaan yang ada di negara ini yang menyumbang kepada lebih 60% kepada ekonomi negara melalui KDNK. Maksudnya sebahagian besar daripada syarikat-syarikat sebenarnya tidak mampu untuk menanggung gaji dan juga menghadapi cabaran ekonomi. Dari segi agihan laba ekonomi kepada pekerja-pekerja, kadar di negara ini hanya 38%. Berbanding dengan di negara-negara maju yang kadarnya melebihi 50%.
Sebab pendang kacau tadi, saya mohon 1.5 minit tambahan. Sebab itu sebarang kejutan kepada ekosistem ekonomi negara akan ada kesan yang sangat besar kepada rakyat dalam tahun 2023 ini. Dalam keadaan juga keupayaan kewangan negara ataupun yang selalu disebut sebagai ruang fiskal menjadi lebih sempit. Sebab itu, saya menjunjung kasih apabila ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, dan itu faktanya, mencadangkan supaya parti-parti politik di negara ini mengenepikan perbezaan dan mengusahakan satu kerajaan perpaduan untuk beri tumpuan membela rakyat dalam keadaan yang cukup mencabar ini. Sebab itu akhir sekali, saya ingin berharap dan sampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, kepada Yang Berhormat Larut, kepada semua ahli dewan dan kepada semua yang diberi peluang untuk menjadi menteri, bahawa kita tidak boleh mensia-siakan kestabilan politik yang kini telah kembali dalam negara kita dengan sokongan 2/3 dewan ini. Kestabilan politik ini diperlukan supaya kerajaan boleh membuat keputusan-keputusan yang sukar. Kalau yang di-Pertua Dewan benarkan, silakan. 1 minit. Saya dengar ucapan Pandan ini seolah-olah ucapan daripada pihak pembangkang. Pandan ini dalam kerajaan. Jadi saya nak tanya, sepanjang Yang Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, disebut tadi adalah tentang isu ekonomi yang dihadapi oleh rakyat. Apa yang telah dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional semenjak Yang Berhormat Tambun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri sehingga ke hari ini? Apa yang kita dengar daripada angkat sumpah ni adalah drama-drama yang berterusan. Bermula daripada kononnya 600 bilion itu hilang, kononnya kita mendapat sumbangan daripada semua judi, bercerita tentang saya tak ambil kereta Mercedes, saya nak bagi tahu Paguh pun sejak jadi Perdana Menteri tak pernah pakai kereta lain daripada keretanya. Jadi isu-isu drama ini rakyat tak nak dengar. Telur pun masih tak ada lagi. Orang duk kata menteri, telur mana? Jadi ini perkara-perkara yang harusnya diberi penekanan oleh kerajaan. Ini bukan pembangkang. Sebelah sana sekarang kerajaan. Jadi Pandan kena berfikir sebagai sebuah kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Putrajaya. Saya bukan Perdana Menteri. Sebaiknya nanti Yang Amat Berhormat Tambun sudah tentu akan menjawab. Tapi tunggu dulu. Dalam tempoh 2 minggu ini beberapa perkara yang telah pun dibuat oleh kerajaan perpaduan ini yang membantu rakyat dalam keadaan kita mewarisi keadaan kewangan yang cukup teruk daripada Paguh dahulu. Pertama contohnya, wakil daripada kerajaan negeri yang pertama yang datang berjumpa Yang Amat Berhormat Tambun bukan daripada Pakatan, bukan daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional, daripada Perlis. Baru jadi ambil alih kerajaan, datang berjumpa Menteri Kewangan, meminta komitmen supaya dapat bagi bantuan kewangan daripada pusat Silahan sikit lagi kepada Pandan. kerajaan negeri. Silahan sedikit Pandan. Putrajaya, Pandan, saya tak boleh makluman. Sebelum ini Menteri Besar Perlis adalah daripada sahabat Barisan Nasional untuk maklumat Pandan. Terima kasih. Putrajaya tanya soalan, jadi sila bagi saya peluang untuk jawab. Yang pertama sekali datang jumpa untuk minta bantuan kewangan bukan daripada Barisan Nasional, bukan daripada GPS, bukan daripada Perikatan, tetapi yang di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, Menteri Pandan bagi laluan Kuala Kerau. Kemudian yang kedua, Kuala Kerau. dalam minggu lepas hari Jumaat, Kerajaan Perpaduan telah pun. Biar saya jawab. Saya jawab satu-satu. Bagi sikit penjelasan. Saya nak tanya ni. Lepas nak tanya ini pasal kalau Perlis. diizinkan oleh yang di-Pertua Dewan. Nak Saya tanya nak negeri jawab Perlis. terlebih Sebelum ni dahulu. siapa yang perintah Perlis? Biar saya Kuala jawab Kerau, Kuala dahulu Kerau. yang ditanya oleh Penggal Putrajaya. lepas siapa yang perintah negeri Perlis? Duduk dulu. Minta tu sebab kerajaan dulu teruk. Okey, silakan Pandan. Minggu lepas, hari Jumaat, Kementerian Tenaga Sumber Asli telah mengumumkan bahawa kerajaan terpaksa menanggung dan memperuntukkan sehingga 10 bilion subsidi. Daripada 10 bilion itu, 3 bilion subsidi tambahan supaya kita tidak menaikkan tarif elektrik kepada rakyat
dan 90% daripada perniagaan tidak terlibat. 80% daripada isi rumah tidak terlibat. Sedangkan syur yang sebelum itu telah diputuskan dan dibincangkan semasa kerajaan yang jadi tunjangnya ialah Perikatan Nasional sebelum diambil alih ialah untuk menaikkan tarif kepada semua kerana kerajaan tidak mahu menanggung beban subsidi 14 bilion. Yang ini menteri-menteri yang daripada termasuk Putrajaya sendiri tak jawab ni. Dia tak jawab bahawa bila kita ambil alih kita terpaksa tanggung beban dan kita reverse balik sebahagian daripada beberapa cadangan yang telah dibuat. Baik. No. Yang Muhammad Baik. menghina Arau, bro. Arau, kita sambung kemudian. Kita sambung kemudian. Saya nak bagi kepada Bro Tasik Perdana Telugu. Menteri masa itu, sekarang dah jadi kawan. Jangan hina dia. Tak baik buat macam tu. Sekarang dah jadi kawan. DAP dengan Kita sambung dengan UMNO kemudian. sudah Yang bercium. saya hanya jawab apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Perpaduan dalam 2-3 minggu ini. Putrajaya tanya, saya jawab. Baik, saya nak simpulkan begini ya. Kita perlukan kestabilan politik ini kerana kita perlu buat beberapa keputusan yang cukup sukar dalam keadaan. Pertama, kita kena melindungi, memperkasa dan mengupaya kebebasan institusi-institusi penting dalam negara. Supaya kita ada satu kerajaan yang ada timbang tara dan bebas untuk menjalankan tugas masing-masing. Parlimen, kerajaan, Kamar Peguam Negara, kehakiman dan lain-lain. Kedua, dalam tempoh 5 tahun ini dengan majoriti yang baik ini, saya berharap kita dapat mengalih pergantungan kerajaan dari beberapa sumber kewangan sahaja kepada kombinasi sumber pendapatan yang lebih kukuh, lebih mampan, lebih pelbagai dan lebih progresif. Ketiga, kita perlu mengalihkan landasan ekonomi Malaysia dari yang tersangkut di ekonomi yang berasaskan komoditi dan perkilangan nilai rendah semata-mata kepada ekonomi abad 21 yang berasaskan digital, teknologi, nilai tambah, kreativiti dan inovasi. Dan keempat, membina ekosistem ekonomi yang berlaku adil kepada pekerja-pekerja supaya dari segi upahnya kita berikan upah yang berpatutan dengan kelayakan dan pengalaman supaya rakyat kita mempunyai peluang mobiliti dan kebolehpasaran hingga ke peringkat antarabangsa. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya nak rumuskan begini. Dalam keadaan ekonomi yang sukar, keadaan dunia yang mencabar, Dia rumus lah, cukup. dalam keadaan kita perlu membuat keputusan-keputusan yang begitu sukar tadi, jika ada satu kerajaan ataupun perkumpulan yang ada kemampuan untuk melaksanakan anjakan-anjakan strategi yang sukar itu dalam tempoh 5 tahun itu, satu-satunya perkumpulan yang ada itu adalah kerajaan perpaduan yang ada di sebelah ini, insya-Allah. Baik, Jadi terima sebab kasih. itu, saya dengan ini menyokong usul percaya kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Terima kasih. Tasik Telugu.